Sekarang, Haikal seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainu. Selamat pagi semua. Terima kasih. Okey, hari ini kita akan berbincang tentang pendidikan masa kini dan perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan Malaysia, termasuk pelan pembangunan pendidikan gelombang 1, 2 dan 3 serta falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Jadi cikgu, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia gelombang 1, 2 dan 3? Soalan yang bagus ni lah. Okey, saya bagi penjelasan tentang itu. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia adalah rancangan kerajaan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Gelombang 1 berfokus kepada perubahan asas, yang gelombang kedua menyemai nilai-nilai kebangsaan, dan gelombang ketiga menekankan aspek teknologi dalam pendidikan. Teknologi ini paling penting. Jadi dengan perkembangan ini kita akan mempunyai pendidikan yang lebih seimbang dan merangkumi semua aspek penting dalam pendidikan. Ya, betul-betul. Jadi kami berusaha keras untuk memastikan pendidikan kita merangkumi pelbagai aspek yang diperlukan untuk mempersiapkan anda sebagai pendiri yang berkualiti. Okey, saya ada soalan. Bagaimana dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Lepas tu, bagaimana ia sejajar dengan gelombang-gelombang yang tadi saya katakan? Okey, falsafah pendidikan kebangsaan adalah landasan utama dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Ia memberi penekanan kepada cintakan budaya kita dan memahami identiti kita sebagai warga Malaysia. Ia mengiringi gelombang 2 yang sebelum ini saya katakan dengan memastikan bahawa tidak hanya belajar tentang budaya kita, tetapi juga mencintainya. Dan falsafah pendidikan guru itu bagaimana ia mengkontribusikan kepada semua ini? Falsafah pendidikan guru kan? Falsafah pendidikan guru meningkatkan perkembangan individu secara holistik. Ia mengingatkan kita bahawa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang membentuk akhlak atau moral, nilai-nilai positif dalam diri anda. Guru-guru kami berusaha untuk menjadi penyampai ilmu yang baik kepada orang-orang kalian, tetapi juga mentor yang membimbing anda dalam aspek-aspek yang lebih besar dalam kehidupan. Terima kasih Encik kerana mengajar tentang topik-topik sangat menarik. Saya yakin dengan semangat belajar dan kesungguhan anda semua orang, anda akan memberi sumbangan yang besar kepada masa depan pendidikan Malaysia. Saya harap. Okey, Encik, saya ada satu soalan. okey, boleh. Apa yang boleh kami lakukan sebagai pelajar untuk mengaplikasikan falsafah-falsafah ini dalam pembelajaran kami? Itu adalah soalan yang terbaik daripada kamu. Salah satu cara untuk mengaplikasikan ini adalah dengan sentiasa bertanya soalan dan mencari jawapan. Jangan takut untuk berfikir kreatif dan mencari penyelesaian kepada masalah. Contohnya, kamu tanya dekat saya kan, macam itulah. Jangan takut. Encik, jadi semasa pembelajaran kita boleh mencari cara untuk mengaitkan apa yang kita berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai rakyat Malaysia, dalam sebagai rakyat Malaysia dengan budaya kita. Saya faham. Budaya dengan kebangsaan kita. Saya faham kalau kau. Betul sekali, Pak Win. Anda boleh melihat bagaimana setiap pelajaran berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, dan kita juga boleh menyertai aktiviti kurikulum yang memperkukuhkan nilai-nilai kebangsaan dalam diri seseorang. Ya, jadi aktiviti kurikulum ini amat penting, seperti yang kegiatan seni, budaya dan
dan sukan adalah cara yang bagus untuk memperdalamkan pemahaman anda terhadap budaya dan identiti negara kita. Encik, dalam konteks perubahan besar dalam pendidikan, apa caranya Encik untuk memastikan kita bersedia untuk pembelajaran yang abad ke-25 dalam tahun 2025, pendidikan kita yang mempunyai apa kriteria, Encik? Sebenarnya ada jawapan. Yang tu cabaran macam mana kita bersedia untuk menghadapi cabaran 2020. Jadi ada beberapa carangan, iaitu yang pertama, kurikulum yang fleksibel. Contohnya, kurikulum perlu lebih fleksibel dan berdaya tindak untuk mengakomodasi perubahan dalam teknologi dan dunia pekerjaan. Kami juga perlu terus mengkaji dan memperbaharui isi pelajaran agar relevan dan menyeluruh untuk kalian. Yang kedua tu, latihan guru yang berterusan. Macam cikgu kan, cikgu guru menjalani latihan berterusan untuk memahami perkembangan terkini dalam pendidikan dan teknologi. Ini akan membantu kami menjadi lebih kompeten dan mengajar dan membimbing pelajar. Yang ketiga, akses kepada teknologi. Teknologi amat penting sebab kita nak menjelang wawasan yang kita nak berinteraksi dengan teknologi kan. So setiap pelajar perlu mempunyai akses kepada teknologi yang canggih. Kami perlu memastikan bahawa tiada yang ketinggalan dan teknologi digunakan sebagai alat pembelajaran yang berkesan. Pada 2020, diorang semua kena ada teknologi di tahun itu. Yang keempat, pelajaran kemahiran abad ke-21. Pembelajaran harus memberi penekanan kepada pemahaman kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kerjasama. Yang keempat ni perlu diadakan. Ini akan membantu pelajar menjadi lebih bersedia untuk mengejar pelbagai kejayaan. Yang kelima, kerjasama dengan industri. Sekolah dan universiti perlu menjalinkan hubungan erat dengan industri dan sektor pekerjaan. Kita pun nak tahu kan sektor-sektor lain. So ini akan membantu pelajar mendapatkan pengalaman praktikal dan juga mengenal pasti tentang pasaran luaran atau pasaran pekerjaan di Malaysia ataupun luar Malaysia. Okey, yang keenam, pembelajaran sepanjang hayat. Kita punya pembelajaran tidak di sini. Kita kecil je nak belajar. Kita dah belajar kecil je, nak belajar banyak di dunia ni. So yang sistem pendidikan harus menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Bermaksud tidak perlu berhenti belajar selepas tamat sekolah atau universiti. Yang seperti saya katakan, peluang pembelajaran yang berterusan perlu diberikan kepada semua sampai PhD pun yang itu perlu guna. Yang ketujuh, kesedaran terhadap pembangunan lestari. Membentuk kesedaran mengenai pembangunan lestari dalam pendidikan. Ini boleh mencakupkan program pendidikan tentang alam sekitar, tanggungjawab sosial dan kepekaan terhadap isu-isu global. Yang ke-8 itu pendidikan kepimpinan. Program pendidikan kepimpinan dan keusahawanan perlu digalakkan. Ini akan membantu pelajar-pelajar menjadi pemimpin yang efektif dalam semua bidang kehidupan. Bila menjadi pemimpin kan, pada masa depan yang orang ada yang jadi pemimpin akan menjadi pemimpin. Ulang belakang kembali. Yang ke-9, kreativiti dan inovasi. Kami perlu memberi ruang kepada pelajar untuk berkembang dalam kreativiti dan inovasi. Kreativiti dan inovasi itu perlu sebab kita dah berinteraksi dengan teknologi dah kan? Aktiviti seperti pertandingan inovasi dan projek kreatif boleh digunakan sebagai cara untuk melatih kemahiran ini. Yang terakhir,
yang saya punya dari pemahaman saya, kesaksamaan dan keadilan. Yang itu ada, yang ini memastikan kesaksamaan dan keadilan dalam pendidikan. Pendidikan pun kena ada asas sama. Setiap pelajar tanpa mengira latar belakang atau keupayaan harus mempunyai peluang sama untuk belajar berjaya. Yang itu kena. So, dengan pelbagai cabaran dan peluang yang nanti di tahun 2020 yang akan datang, pendidikan perlu menjadi asas yang kokoh untuk membentuk generasi masa hadapan. Kami sebagai cikgu akan berusaha untuk membantu anda semua bersedia untuk dunia yang kompleks ini. Terima kasih cikgu explain tadi. Kami harap kita akan capai yang wawasan 2020. Bagus. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu sebab peranan guru dalam sebuah sekolah itu amat penting, terutamanya dari segi pencapaian aspirasi dan matlamat sekolah. Betul sekali. Itu saja. Terima kasih.